محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Sebagai menyambung perbincangan berhubung dengan zakat harta dan zakat fitrah. Hari ini kita bincangkan berkenaan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga zakatul fitri atau zakat badan. Jadi ada 3 namanya. Disebut zakat fitrah, disebut zakatul fitri, dan disebut zakat badan. Kalau disebut zakat fitrah, maka makna fitrah itu ialah tabiat semula jadi kita. Itu namanya fitrah. Atau nature kita. Nature. Dalam bahasa ini disebut nature. Ya. Nature kita. Tabiat kita. Jadi zakat tu zakat untuk tabiat kita atau untuk asal kejadian kita, itu namakan fitrah. Kenapa zakat itu dikatakan zakat fitrah, nature atau badan atau tabiat itu? Yaitu zakat ini untuk mencuci diri kita itu daripada tabiat-tabiat yang memang semula jadi ada pada diri kita yang tidak baik. Jadi setahun sekali kita cucilah badan kita dengan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi di sini juga ulama menerangkan tentang hikmat zakat fitrah itu, ya, yaitu 2 hikmatnya yang besar. Yang pertama, untuk memberi habuan kepada orang-orang miskin pada hari raya. Sebab Nabi SAW bersabda, beri mereka pada hari ini, kata Nabi. Cukupkan keperluan mereka pada hari ini. Jangan sampai ada yang terpaksa keluar meminta-minta pada hari raya. Itu Nabi suruh kita tolong-menolong antara satu sama lain. Jangan sampai pada hari raya tu ada orang yang tak ada makanan. Itu hikmatnya. Yang pertama. Dan hikmat yang kedua, yang ada hubungan dengan fitrah ni tadi, yaitu setiap orang Islam, walau macam mana miskinnya sekalipun, dia ada memberi kepada orang lain. Inilah fitrah. Sebab fitrah ni, ya, orang miskin pun kena. Bukan orang kaya saja. Ulama mengatakan kalau dia ada lebih makanan sehari pada hari raya tu, dia kena keluarkan fitrah. Walaupun dia sendiri boleh ngambil fitrah, tapi dia kena juga keluarkan fitrah. Jadi ini tujuannya apa? Mendidik dirinya itu. Mendidik jiwanya. Maknanya setiap orang Islam sekurang-kurangnya setahun sekali ada beri orang lain. Ada bantu orang. Ada menolong orang. Itulah dinamakan zakat itu zakat fitrah. Ya. Dan juga dinamakan zakatul fitri. Kalau perkataan itu dipakai al-fitri itu maknanya berbuka. Jadi zakat kerana berbuka puasa. Itulah zakat yang dikeluarkan pada hari raya puasa. Idul Fitri. Jadi
Aidnya juga dinamakan Aidul Fitri. Dan zakatnya juga dinamakan Zakatul Fitr. Jadi boleh dinamakan Zakatul Fitr. Dan boleh dinamakan Zakat Fitrah. Atau Zakat Padar. Zakat Padar. Yakni pencuci badan. Kalau kita niat mengeluarkan fitrah tu, kita kata inilah zakat fitrahku dan pencuci badanku. Ku keluarkan kerana Allah Ta'ala. Inilah zakat fitrahku dan pencuci badanku ku keluarkan kerana Allah Ta'ala. Itu dari segi bahasa zakat fitrah itu, ya. Dan artinya dari segi istilah, yaitu dari segi hukum syarak kita ini, ialah makanan yang mengenyangkan dikeluarkan pada malam hari raya Idul Fitri bagi diri dan tanggungan seseorang itu. Masa wajibnya ialah malam hari raya Idul Fitri, tetapi harus dikeluarkan dari awal Ramadan. Jadi menurut mazhab kita, zakat fitrah ialah makanan. Makanan. Kerana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan datang ini. Dan makanan tu bukan sebarang makanan, yaitu makanan yang mengenyangkan. Kalau kita makan nasi, fitrahnya beraslah. Kalau kita makan roti, fitrahnya gandumlah. Kalau kita makan kurma, kurmalah. Jadi apa jenis makanan yang kita makan hari-hari yang mengenyangkan, itulah bahan fitrah kita. Ya. Dikeluarkan pada malam hari raya Idul Fitri. Ini waktu wajibnya. Jadi sebelum malam hari raya, belum wajib fitrah. Malam hari raya itulah wajib. Sebab nanti kita akan bincangkan syarat wajib fitrah itu. Yaitu orang yang dikenakan fitrah ialah orang yang dapat menemui Ramadan dan dapat menemui Syawal. Kalau dia dapat menemui Ramadan saja, tak dapat Syawal, tidak wajib fitrah. Kalau dia dapat Syawal saja, tak dapat Ramadan, tak wajib fitrah. Jadi orang yang meninggal dunia sebelum hari raya puasa, tidaklah dikenakan fitrah, walaupun dia mati dalam bulan Ramadan. Kerana dia dapat Ramadan saja. Dan anak yang lahir pada malam hari raya, tidaklah dikenakan fitrah. Kerana tahun itu dia tidak dapat Ramadannya. Ya, itu nanti akan diterangkan lagi. Pada malam hari raya Idul Fitri, bagi diri dan tanggungan seseorang itu. Jadi wajib dikeluarkan fitrah untuk diri sendiri dan untuk tanggungan. Anak, isteri dan siapa-siapa yang wajib ditanggung, dikeluarkan fitrahnya oleh orang yang menanggung nafkah. Masa wajibnya ialah malam hari raya Idul Fitri, tetapi harus dikeluarkan dari awal Ramadan. Tapi kalau sebelum Ramadan, belum masa. Awal Ramadan sudah harus. Tapi di sana ada lebih afdal lagi kalau dikeluarkan pagi hari raya. Itu kalau kita mengeluarkan dengan makanan. Diantarkan makanan itu pada pagi hari raya itu. Supaya kita harapkan orang yang terima itu dapat makannya pada pagi hari raya. Pada hari raya itu. Syariat zakat fitrah ini adalah khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum itu tidak ada zakat fitrah. Tetapi zakat harta ada, ya. Zakat harta zaman Nabi Musa ada, zaman Nabi Isa ada, dan zaman Nabi sebelumnya pun ada zakat harta. Cuma barangkali berbeza tentang bilangan zakatnya, harta zakatnya. Macam mana kita kata zakat harta itu ada? Kerana bila kita dengar cerita Nabi Musa dengan Qarun. Qarun orang kaya Bani Israel, sepupu Nabi Musa. Yang dulunya miskin kemudian jadi kaya. Berteringkah dia dengan Nabi Musa, dia menentang Nabi Musa kerana Nabi Musa minta zakat. Dia tak ada kasih. Jadi menunjukkan zakat itu ada. Dan zaman Nabi Isa, masa Nabi Isa dari kecil lagi, bila orang menuduh ibunya,
dan dia menerangkan siapa dirinya. Dia kata, saya Abdullah, saya hamba Allah. Kemudian dalam ayat tadi diterangkan, saya dipesankan nanti suruh mendirikan sembahyang dan keluarkan zakat. Wa awsani bis salati waz zakah. Dipesankan kepada saya supaya mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Ya. Jadi 5 rukun ini, mengucap 2 kalimat syahadat, ya. Puasa bulan Ramadan, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, puasa, haji, ini 5 rukun Islam ni sudah ada dari zaman berzaman. Cuma mengucap itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adanya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengucap asyhadu an la ilaha illallah memanglah perkara yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Pasal tujuan yang syariat yang dibawa oleh nabi dan rasul atau pokok agama yang dibawa oleh nabi dan rasul ialah menyaksikan bahawa Tuhan itu satu, Maha Esa, iaitu la ilaha illallah. Itulah yang dibawa oleh semua nabi dan semua rasul. Kemudian sembahyang dah tentulah semua nabi dan semua rasul. Zakat pun begitu juga. Puasa pun begitu juga. Sebagaimana Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas mereka yang terdahulu dari kamu. Siapa yang terdahulu dari kamu tu? Orang-orang sebelum kamu lah. Tiap-tiap nabi ada puasa. Dan begitu pula dengan haji. Allah Ta'ala kata rumah yang pertama diletakkan untuk peribadatan manusia ialah haji di Kaabah Baitullah. Rumah yang ada di Kaabah itu rumah yang pertama. Dan dalam riwayat dikatakan setiap nabi pernah mengunjungi Kaabah Baitullah. Itu yang ada pada kita sekarang. Alhamdulillah, syukur kita mewarisi ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul dari sejak Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang lain yang pernah dapat pengajaran itu telah tinggalkan pengajaran itu dan diubah jadi sesat mereka. Tapi kita alhamdulillah, inilah yang dinamakan as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi zakat fitrah ini menurut ulama khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ia mula disyariatkan pada tahun 2 Hijrah, 2 hari sebelum hari raya. Itu mengikut riwayat ini. Ya, tahun 2 Hijrah. Hukum mengeluarkan zakat fitrah ini adalah wajib. Itu yang muktamad dalam mazhab kita, wajib. Berdasarkan satu riwayat daripada Ibnu Umar katanya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal-dhakari wal untha min was-saghiri wal kabir min al-muslimin. Saya ulangi. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal-dhakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakatul fitri pada bulan Ramadan segantang kurma atau segantang gandum atas setiap orang hamba, merdeka, lelaki, perempuan, kecil atau besar daripada golongan muslimin. Ini hadis atau keterangan yang diberikan oleh Ibnu Umar apa yang telah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memfardukan zakat fitrah min Ramadan sa'an min tamrin atau sa'an min sya'ir. Segantang kurma atau segantang gandum. Jadi dari hadis ini diambil kesimpulannya yaitu zakat fitrah ini merupakan makanan yang dikeluarkan. Sebab Nabi sebut segantang kurma, segantang gandum. Itu satu. Yang kedua, yang kita ambil kesimpulan dari hadis ini, bahawa zakat fitrah itu dikenakan atas semua orang. Baik orang itu hamba atau merdeka, lelaki atau perempuan, kecil atau besar, asal dia orang Islam.
Jadi semua orang Islam tidak kira apa peringkatnya kena zakat fitrah. Cuma penerangannya atau huraiannya, hamba itu siapa yang keluarkan? Tuannya. Anak yang kecil itu siapa yang keluarkan? Siapa yang wajib tanggung nafkahnya? Jadi atas tiap-tiap orang, pada diri orang itu sendiri juga, dan orang-orang yang ditanggungnya, yang wajib ditanggungnya. Nah, kalau suami mesti keluarkan fitrah istrinya. Hadis yang kedua daripada Ibnu Abbas. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Man addaha qabla as-salati fa hiya zakatun mutaqabbalah. Wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat al-fitr menjadi pencuci bagi orang yang berpuasa. Pencuci bagi orang yang berpuasa daripada kata-kata sia-sia dan perbuatan keji. Nah, ini satu daripada hikmat zakat fitrah. Jadi maknanya kalau kita dalam bulan puasa, masa kita puasa Ramadan tu, ada perkara-perkara yang kita cakapkan tak sepatut kita cakapkan sedang kita berpuasa. Ada perbuatan-perbuatan yang tak sepatut kita buat sedang kita berpuasa, walaupun tidak membatalkan puasa, tetapi mungkin mengurangkan nilai puasa atau membatalkan pahala puasa. Misalnya dalam bulan puasa kita cakap borak-borak, macam-macam cakap bual-bual yang tak perlu. Kemudian masa berbual itu barangkali ada tercakap hal orang, ada tercakap dusta, ada apa-apa yang perkara yang tak baik, bukan? Itu mudah-mudahan dengan zakat fitrah itu dapat dicuci. Minal-laghwi war-rafath. Dan menjadi habuan bagi orang miskin. Selain dari mencuci badan awak, dia juga menjadi habuan bagi orang miskin. Sesiapa yang menunaikannya sebelum salat Idul Fitri, maka ianya zakat yang diterima Allah. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat itu, maka ianya menjadi satu sedekah saja. Jadi kalau awak hendakkan pahala zakat fitrah, kena keluarkan sebelum salat Idul Fitr. Yakni masanya itu daripada mulai bulan Ramadan sampailah sebelum sembahyang Idul Fitri. Itu masa fitrah. Dan kalau diberikan di situ, dapat pahala fitrah. Sempurna. Dan kalau terlambat selepas sembahyang baru diberikan, sadaqatun minas sadaqat. Berupa sedekah saja. Sedekah. Yakni pahala fitrah itu sudah tak ada lagi. Tapi ada pahala. Pahala sedekah. Dan wajib dikeluarkan. Wajib. Maknanya bukan pula kalau dah sedekah itu saya tak nak keluarkan. Tidak boleh. Mesti dikeluarkan. Tapi nilainya sudah masuk nilai sedekah biasa. Kalau tidak nilai fitrah, sebelum salat Idul Fitr. Itu keterangan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya. Zakat fitrah ini juga menjadi sebab terkabulnya puasa kita. Kerana ada satu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu Ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ard, la yurfa'u illa bi zakatil fitri." Artinya puasa Ramadan terapung-rapung antara langit dan bumi, tidak terangkat melainkan dengan zakat fitrah. Ini kalau orang itu sudah berpuasa cukup dalam bulan Ramadan, pahalanya akan diangkat ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, amalannya akan diangkat ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau belum dia keluarkan fitrah, tidak diangkat. Sampai dia keluarkan fitrah baru diangkat ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadar zakat fitrah ialah segantang sukatan Baghdad. Segantang sukatan Baghdad bersamaan dengan 3 kaki 3 suku.
atau 2 kilo suku. Kalau sekarang pakai kilo, 2 kilo suku. Ya. Atas setiap orang daripada makanan utama yang dimakannya. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah dikeluarkan dengan wang. Mazhab Syafi'i tak boleh dengan wang, mesti dengan makanan, ya. Tetapi dalam mazhab Hanafi harus dikeluarkan dengan wang. Ini kita bincang sikit, ya. Mengapa Imam Syafi'i tidak membenarkan dikeluarkan dengan wang? Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi, sa'an min tamrin atau sa'an min sya'ir. Segantang kurma dan segantang gandum. Jadi apa yang disebut oleh Nabi SAW itu, apa yang disuruh oleh Nabi ialah makanan. Jadi Imam Syafi'i mengambil kesimpulan dengan zahir hadis ini, dikeluarkan makanan. Dan tambahan pula, pada masa itu, untuk mengeluarkan dengan wang tu sukar, payah. Zaman dulu wang tak mudah, ya. Orang meniaga pun dengan tukar-tukar barang. Wang emas dan perak tu tidak diperedarkan dengan mudah. Meniaga dulu tu kira sekarang apa istilahnya, barter trade. Awak ada apa? Ada gandum, saya ada kain. Jual kain saya dengan gandum awak. Awak tak kambing, gandum awak kena cari pula orang yang ada kambing. Itu pun dengan syarat kalau yang orang punya kambing itu tak gandum. Kalau dia tak nak gandum, dia nak orang lain, awak kena tukar dulu dengan barang lain. Ambil barang lain, tukar dengan dia. Itu zaman dulu. Jadi wang tu tidak banyak diperedarkan, tapi makanan banyak. Jadi Nabi SAW telah menerangkan tentang makanan itu. Dan zaman dulu pun orang kalau dapat duit beli makanan. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu memandang bahawa sekarang makanan yang mudah. Dan Nabi dah bilang pun memang makanan. Maka sudahlah, wajiblah makanan itu. Tak ada susah-susah. Diwajibkan makanan. Tidak boleh dengan uang. Tapi Imam Hanafi berpendapat boleh dengan wang. Bagaimana pula Imam Hanafi memahamkan hadis ini? Sedangkan hadis kata sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin. Ya, segantang kurma dan segantang gandum. Imam Hanafi berpendapat walaupun yang difardukan itu segantang kurma atau segantang gandum, dengan wang pun mereka boleh dapat kurma dan boleh dapat gandum. Kalau diberi wang, mereka pergilah beli. Nak beli apa, belilah. Dan pada mazhab beliau itu pula memandangkan tidak ada larangan tentang yang lain. Tidak ada nas yang melarang. Jadi ini bila kita memahamkan hadis, ya, memahamkan hadis, lalu kita dengar orang cakap mafhum hadis. Mafhum hadis tu biasanya mantuk dan mafhum. Mantuk tu yang tersurat, yang tertulis. Dan mafhum apa yang boleh dipahamkan, atau yang terkandung, atau yang tersirat. Kalau hadis itu mantuk dan mafhumnya tak boleh berubah, maka tak bolehlah kita ubah lagi. Tapi kadang-kadang mantuknya terang, tapi mafhumnya boleh yang lain. Jadi kalau pada pendapat Syafi'i atau dalam mazhab Syafi'i dipahamkan mantuk dan mafhumnya sama. Yakni apa yang tersurat itulah yang tersirat, yang lain tak boleh. Tapi pada Hanafi, ya, dia pahamkan mantuk itu, yakni apa yang disebut dalam hadis itu, ialah tujuannya untuk menolong orang fakir miskin pada hari raya. Ya, itu mafhumnya. Mafhum yang dipahamkan, tujuannya untuk menolong. Jadi apa cara untuk menolong itu? Bolehkah?
Jadi maksudnya walaupun makanan yang disebutkan di situ, tetapi kalau ada uang yang boleh dibelikan makanan oleh orang itu, boleh. Tak ada apa-apa. Dan tak ada pula yang melarang. Tapi kalau ada hadis larang, jangan keluarkan wang. Itu dah. Tak boleh. Atau ada nas lain yang menunjukkan Nabi tak benarkan dengan wang. Itu tak boleh. Jadi begitulah cara ulama memahamkan hadis itu, ya. Yang sebenarnya di sana ada mazhab-mazhab. Kalau kita tengok 4 mazhab ni, ada mazhab yang terus pakai hadis sahaja dengan tidak mempersoalkan apakah yang tersirat, terkandung apa semua, itu tak jadi masalah, tapi zahir hadis. Zahir hadis. Apa kata hadis? Itulah dia. Sudah. Ini orang-orang yang menamakan diri mereka ahlul hadis. Ahlul hadis. Dan orang-orang ini kadang-kadang berpegang pada zahir saja. Apa yang ada? Yang tersirat semua tak ada. Yang tersurat itulah yang kita pakai. Tapi ada pula ulama yang digelarkan atau mazhab yang digelarkan ahlul ra'i. Ahlul ra'i. Ahlul ra'i ini artinya orang yang pakai pendapat. Pendapat. Ini sekarang orang kata, pada pendapat saya, pada fikiran saya, ini pendapat ahlul ra'i. Jadi orang-orang Kufah, termasuk mazhab orang yang mazhab Hanafi, ada masanya mereka pakai pendapat Ar-Rai. Orang-orang Madinah pakai hadis. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, satu keistimewaannya, dia dua-dua pendapat tu ada pada dia. Tengok keadaan. Tapi dalam hadis ini apa fitrah ni tak timbul masalah dengan wang, kerana pada beliau itu bahawa di saat itu yang paling senang adalah keluarkan makanan, dan hadis pun bilang makananlah. Tetapi Imam Hanafi mungkin di tempatnya perlu pada wang sebab dia hidup di Baghdad, bandar besar. Imam Syafi'i pun pernah hidup di Baghdad juga, ya. Jadi beliau memfatwakan boleh. Boleh. Itu pendapat. Dan pendapat itu bukan pendapat begitu saja, yang sesuai dengan keadaan agama Islam, dengan cara dan tujuan. Jadi mereka lebih mementingkan soal tujuan. Tujuannya membantu. Ya. Dan tujuannya juga untuk menyenangkan. Sebab dalam Islam, agama Islam itu senang. Mana yang lebih senang dibuat, asal saja tidak melanggar dasar haram, halal dan sebagainya. Jadi itu sebabnya kita kata tetapi dalam mazhab Hanafi harus dikeluarkan dengan wang. Oleh kerana keperluan wang di zaman ini, perkataan ininya tertinggal. Ya Allah. Mengatasi keperluan makanan dan lebih mudah urusannya, maka Majlis Ugama Islam Singapura, ya, dan juga pejabat-pejabat agama di seluruh tanah Melayu dan kebanyakan negeri sekarang ini, ya, telah mengarahkan masyarakat Islam Singapura mengeluarkan fitrah dengan wang yang menjadi harga. Ini lagi satu tertinggal. Yang menjadi harga bagi makanan sebanyak 2 kilo suku itu. Jadi dikeluarkan dengan harganya. Ini yang sebenarnya untuk kemudahan. Yang pertama kemudahan. Yang kedua, faedahnya lebih besar. Jadi tidak mengapalah kita taklid kepada mazhab Imam Hanafi dalam perkara ini.
malahan banyak faedahnya. Sebab kita tahu imam-imam itu dan juga ulama-ulama selalu melihat kepada keadaan dan situasi. Asal saja tidak keluar dari garis. Maknanya fitrah itu dikeluarkan, bukan tak dikeluarkan. Oleh kerana mengeluarkan fitrah dengan beras ini agak menyukarkan, misalnya sekarang ini, ya. Dan juga keperluan orang ternyata pada wang. Tambahan pula ada imam yang besar, Imam Hanafi itu mengatakan boleh, alhamdulillah, di satu jalan keluar. Kalau agak-agak imam-imam yang empat ni semua sepakat kata tak boleh, maka fitrah tetap dengan beras. Dan kalau Majlis Agama Islam mengumpulkan dia pun mengumpulkan beras. So, ya tak? Jadi katalah, kalau kita nak keluar beras, dikumpulkan. Banyaklah ceritanya ni. Semua orang kena bawa beras. Ya tak? Kena bawa beras. Dan barangkali sekurang-kurangnya baliklah kita kepada satu cara yang agak lebih mudah. Ini kita tengok dulu ya. Macam mana cara dulu. Iaitu orang-orang yang pungut fitrah ni. Dia tak nak beras. Dia nak wang. Tetapi kalau dia terima wang ini berlawanan dengan mazhab Syafi'i. Jadi apa dia buat? Dia sediakan beras kat depan dia. Dia beli beras. Ya. 4 kati ke apa? Dia letakkan. Jadi orang tu datang nak fitrah, beli beras dia. Sebab awak kalau ikut kaedah, awak datang bawa fitrah 10 orang. Anak, isteri, keluarga, 10 orang. Awak kena bawa 10 bungkus. Tiap-tiap bungkus mungkin berapa kati? 4 kati lah kita bilang ya, 4 kati. Ataupun satu bungkus saja 40 kati awak kena bawa. Payah ni. Nak bawa 40 kati. Ya. Kemudian nak fitrah kepada tuan rumah ni. Kalau satu orang 40 kati, satu orang 10 kati, satu orang 12 kati. Dia nak store pula ni banyak ni. Rumah dia nak isi ni beras ni bulan Ramadan. Lepas itu berapa lama nak simpan ni beras? Nak pergi jual pula lagi. Susah lah tu kan. Susah. Dan mengikut istilah kita sekarang ni tak praktikal. Payah. Sedangkan agama Islam kata kalau perkara itu terlalu payah, dimudahkan. Kalau perkara itu terlalu payah, dimudahkan. Jadi dibuat saja caranya begini. Letaklah beras tumpak kaki. Awak datang untuk bawa beras. Awak bawa duit saja. Kemudian datang berangkatlah dengan orang ni, tuan, saya beli beras yang ada ini dengan harga sekian-sekian. Harga fitrah lah. Jadi mula-mula yang pungut fitrah ni dia jual beras dulu. Ya. Jual beras dulu. Dah jual beras, orang ni pun niat. Tapi ni beras dia taruh 4 kati aja ni. Satu fitrah dia niat. Ini fitrah aku keluarkan kerana Allah Ta'ala. Ya. Dia pun kata, tuan, inilah fitrah saya fitrahkan kepada tuan. Terima kasih. Dia pun baca doa. Tuan, saya nak beli lagi ni beras. Dia beli lagi. Untuk siapa dia nak fitrahkan isteri dia? Dia niat kasih. Ya. Dia dah terima, dia beli lagi. Untuk anak. Jadi pulang balik. Beli, kasih. Barangnya itu jugalah. Ini semata-mata kerana tak mau keluar dari mazhab Syafi'i. Dan juga dengan tujuan hendakkan wang. Jadi yang dia pungut yang sebenarnya apa? Wang. Cuma ini hilah tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Kalau kita kata awak ni terima fitrah beras ke wang? Beras. Mana berasnya? Jadi beras tu pulang balik lagi tu. Pulang balik. Jadi kalau dah macam ini, taklid sajalah Imam Hanafi radhiyallahu anhu. Kenapa kita nak susah-susah lagi? Habis itu. Sebab apa dibuat begini? Orang tu perlu wang. Dia tak perlu beras banyak.
Dan kalau dia ambil beras pun, dia terpaksa nak jual tu. Ya tak? Takkan dia nak makan ni beras yang berlambak ni. Rosak pula nanti. Dia tak wang kan, nak beli macam-macam barang lain. Jual. Ya. Kalau jual tu pula harganya takkan lagi macam harga biasa orang beli beras. Itu murah pula, dah banyak awak lelong sajalah. Lekal-lekal ni barang mau. Ini jadi susah lagi. Ya tidak? Oleh sebab itu, kebanyakan ulama mengatakan harus taklid Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dalam perkara ini kerana banyak faedahnya. Maka kalau dah ramai ulama mengatakan elok itu, eloklah di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana para ulama warasatul anbiya. Ya? Dan saya percayalah kalau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ada hari ini tengok keadaannya, banyak pula yang diaturnya, diubahnya apa semua. Sebab mazhabnya pernah berubah tu. Daripada Baghdad ke Mesir, ada mazhab lama, ada mazhab baru, melihat pada keadaan. Tapi ini perkara semua yang tidak ada nas, atau nasnya boleh difahamkan dengan satu cara fahaman yang dapat diterima. Semua orang boleh beri fahaman. Saya faham begini, ini faham begini. Ada kalau 10 orang 10 macam faham. Tapi mau tengok faham yang dapat diterima, yang sesuai, yang munasabah, yang tidak keluar daripada dasar-dasar kesucian Islam, itu yang kena tengok. Itu kita kena pakai itu. Kalau tidak, semua orang boleh keluarkan apa? Pendapat. Oleh sebab itu dalam satu masalah agama ni ada macam-macam pendapat. Jadi pendapat tu bukan berdasarkan apa? Berdasarkan mafhum yang saya fahamkan. Yang saya fahamkan. Maksudnya begini. Tapi awak punya fahaman begitu terserahlah. Tapi fahaman saya begini. Itulah berbeza mazhab. Fahaman awak itu fahaman saya begini. Kemudian orang ramai nak ikut fahaman mana? Ini masalahnya orang ramai ni yang bukan ulama. Ini yang selalu orang kata kita susah ni, ulama ni tak sepakat. Ya. Dan ulama dia pun fikir juga, aku nak sepakat-sepakat untuk orang ramai, kemudian aku nak azab neraka ni. Ini penyakit lagi. Ya. Jadi orang ramai ikut majority. Ikut majority. Bagaimana orang ulama yang ramai faham? Itu kena ikut. Jangan ikut pendapat ganjil. Sebab kalau ikut pendapat ganjil, awak salah. Ya? Saya beri contoh. Oleh sebab itu ulama selalu nasihatkan, ikut pendapat ramai, ikut majority. Oleh sebab itu dalam hukum-hukum kita, pendapat majority itu muktamad. Kebanyakan ulama itu yang muktamad, jatuh. Jumhur. Contohnya begini. Saya tanya seorang sahabat saya. Ya. Kalau nak pergi beduk, jalan mana? Ada satu orang tu dia kata, saya tanya satu orang tu kata, jalan sini dekat. Jalan keluar sini, keluar kata ini. Kemudian saya tanya pula satu orang lagi. Orang tu kata tidak. Yang dekat sini, jalan sini. Keluar sini, lorong sini, keluar. Ini dah dua pendapat ni. Awak ni tak tahu. Berlainan. Tanya lagi satu orang. Tanya lagi satu orang. Orang tu kata sini dekat. Ini dah dua. Tanya lagi satu orang. Orang tu kata sini dekat. Ini dah tiga. Sekarang tiga bilang sini dekat. Yang satu bilang sini lebih dekat. Awak tak tahu sekarang mana betul ni. Ya? Dari segi logiknya, awak nak ikut yang mana? Ini pakai logik tau. Logiknya, awak ikut yang tiga. Yang tiga. Ikut yang tiga. Betul. Alhamdulillah. Memang logiknya awak dah betul. Memang ikut tu betul. Dan sekarang betul. Jadi ini orang yang sebenarnya tak tahulah. Misalnya kita bilang. Ya? Dia tak tahu ada jalan lain. Dia tahu jalan ini saja. Padahal jalan dia tu jauh. Okay. Tapi katalah awak ikut yang tiga. Kali salah. Awak pergi sana. Orang tak sana tanya. Awak pergi sini. Jalan mana? Jalan sini. Jalan sini lagi dekat. Kenapa buat jalan sini? Betul lah dia tu tadi cakap sama saya. Ya? Ini tiga orang sudah apa? Sudah salah. Yang satu betul. Salah ke awak? Dari segi logik. Awak tak salah.
Sebab saya fikirkan 3 orang ni tentu tahu. Ya, ni 3 orang ni semua punya bahalul. Tak tahu. Yang satu dia betul. Jadi awak tak salah. Awak tak salah. Pasal awak tanya 3 orang semua kata jalan sini. Jadi awak tak salah. Orang awam tak salah kalau dia ikut majoriti. Ini soalan bila tahu? Hari kiamat lah. Kapan nanti? Ini semua kita tengah jalan ni. Jalan. Jalan mana yang nak ikut? Tapi katalah awak tanya satu orang. Tanya tadi, 3 dah tanya, 3 jalan kata jalan sini. Satu bilang jalan sini. Awak pun ikut jalan sini. Ternyata jauh. Salah. Sampai di sana dia tanya awak. Awak jalan mana datang sini? Jalan sini. Kenapa buat jalan sini? Saya tanya satu orang. Salah ni. Jauh. Awak dah ingat tadi 3 orang dah bilang jalan sini. Jadi salah awak. Salah awak. Kalau betul sana, nasib awak lah. Jadi bukan lagi berdasarkan ilmu. Sebab kita dalam dunia ni beramal mesti berdasarkan ilmu. Berdasarkan fikir. Satu bilang gini, 3 bilang begini. Awak kena fikir mana satu aku nak ikut. Tapi kalau awak main ikut saja dengan tidak fikir, tidak tengok, tak pakai logik, awak salah. Awak punya tanggungjawab sendiri. Oleh sebab itu kalau awak tanya ulama, saya nak ikut pendapat yang mana? Kita kata ikut pendapat majoriti. Oh, tapi dia kata saya fikir saya nak ikut pendapat yang satu ni sesuai dengan saya. Itu tanggungjawab awak sendiri. Jangan tanya saya. Tanggungjawab awak sendiri. Ada orang, kita kasih dia fatwa, kita bilang ni ulama, begini cakap. Dia bilang ni saya kata ini yang betul. Pulang. Itu bukan fatwa lagi. Kalau ada orang pula yang fatwakan ikut yang ini, itu dia tanggungjawab pula lagi. Kecuali kalau orang yang fatwakan tu memang tahu ini 3 salah, ini satu yang betul. Tak habis kita lah. Jadi maknanya awak bertanya kepada orang yang tahu, dan orang yang tahu itu bertanggungjawab. Sebab Allah Ta'ala kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kamu kepada orang yang punya pengetahuan, ahli zikri, ahli Quran, ahli ilmu dan sebagainya. Ahli ilmi, buat. Jadi ini jawapan bagi orang ramai yang selalu bertanya-tanya, siapa kita nak ikut ni? Siapa kita nak ikut? Jawabnya ikut majoriti. Ikut kebanyakan ulama. Pendapat yang muktamad. Itu dia punya jawapan. Ada orang diberi fatwa macam mana pun, dia mati-mati nak ikut guru dia. Dia bilang salah tu fatwa. Dia kata tidak. Betul lah, sepulang. Sepulanglah, dia tanggungjawab sendiri lah. Itu dia punya keterangan ya. Dan alhamdulillah peraturan-peraturan dalam cara mengeluarkan hukum dan semuanya itu banyak sekali ya. Bukan kata mudah begitu saja. Itu kena kita belajar satu ilmu namanya usulul fiqh ya. Bagaimana kita menyampaikan kepada mengeluarkan hukum. Ada dasar-dasarnya yang ketat ya. Dan alhamdulillah kita nasib baiklah juga ada mazhab Hanafi yang bilang boleh. Kalau tak ada mazhab Hanafi bilang boleh, habis kita. Jadi kalau musim fitrah, maka Majlis Agama Islam misalnya kenalah sediakan lori-lori di masjid-masjid semua nak angkat ni beras. Hari jualan beras. Pasal nak duit ni, nak simpan duit. Takkan orang nak minta beasiswa, kita kata kasih 2 buni beras, buat balik ini beasiswa, ni zakat fitrah punya. Mana pun. Susah. Dosalah susahkan sangat ini perkara. Dan kita ada kaedah, kalau terlalu susah jadi sedang. Terlalu susah jadi itu dia. Ya. Syarat-syarat zakat fitrah. Pertama, Islam. Orang kafir tidak dikenakan zakat fitrah. Walaupun yang menanggung orang kafir itu orang Islam. Tapi dia hanya tanggung nafkah, dia tak tanggung fitrah. Kerana fitrah ada orang Islam. Ya. Misalnya anak Islam, dia tanggung bapaknya yang mesti kafir.
Nafkah dia wajib tanggung. Itu dalam Islam juga menghukumkan begitu. Kalau bapa awak tak boleh kerja lagi, tak ada penghasilan, awak kena tanggung bapa awak walaupun dia bukan Islam. Itu dalam Islam dihukumkan gitu. Itu satu daripada maksud firman Allah Ta'ala, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Bergaullah kamu dengan mereka semua itu, ibu bapa kamu yang bukan Islam, sedang kamu dah Islam, bergaul dengan mereka secara berpatutan. Dan termasuk juga wabil walidaini ihsana. Terhadap kedua ibu bapa hendaklah buat baik. Ini satu daripada kebaikan. Soal agama dia itu terpulang pada dia. Tapi kalau dia paksa kamu untuk jadi syirik, fala tuti'huma. Jangan kamu ikut kalau mereka suruh syirik atau suruh buat perkara yang salah. Tapi kalau mereka minta bantuan, kau mesti bantu. Ya. Jadi kasih nafkah sajalah, fitrah tak wajib pasal dia kafir. Dan begitu juga tidak wajib fitrah atas isteri. Tidak wajib fitrah atas suami bagi isterinya yang bukan Islam. Kalau dia ada isteri tapi isterinya bukan Islam, perkahwinannya sah. Mana satu perkahwinan yang sah ni? Yaitu kalau suami itu mempunyai isteri ahli kitab, kafir kitabi. Istrinya perempuan kitabiyah, ahli kitab. Cuma masalahnya sekarang ni, ada ke tidak ahli kitab hari ini? Itu. Ada ke tidak ahli kitab hari ini? Siapa yang dikatakan ahli kitab? Ahli kitab itu menurut tarikh, perempuan-perempuan yang berasal berketurunan daripada orang-orang yang pernah menganut agama Nasrani atau agama yang Yahudi yang betul. Yang ni perempuan ini satu daripada datuk neneknya pernah menjadi pengikut Nabi Isa yang betul agamanya, yang belum bertukar. Dia punya bin sampai datuknya ini pernah menjadi pengikut Nabi Isa yang betul. Begitu juga bin sampai satu datuknya pernah menjadi pengikut Nabi Musa yang betul, pernah memegang syariat Musa. Tak jumpa Nabi Musa pun tak apa, tapi pernah memegang syariat Musa yang betul atau syariat Isa yang betul. Ini orang dinamakan ahli kitab. Walaupun dia sekarang tak betul, tak ada masalah. Tapi keturunannya ada yang betul. Itu satu pendapat. Itu yang dipakai sekarang ni. Dan lagi satu pendapat ketat, lebih ketat. Ada ulama yang setuju dengan pendapat itu, yaitu yang dikatakan ahli kitab itu, dia pun mesti pegang syariat yang betul, tapi syariat Isa. Dan dia mesti pegang syariat Musa yang betul. Mana ada sekarang lagi? Maknanya kalau ikut syariat Isa yang betul, dia tidak syirik. Cuma dia tak ikut Nabi Muhammad ajalah. Kafir juga. Kafir. Bukan Islam. Kafir. Tapi dia tak syirik, kita kata. Cuma dia jadi kafir pasal tak ikut Nabi Muhammad. Tapi syiriknya tidak. Atau dia ikut ajaran Nabi Musa yang betul. Cuma dia tak percaya pada Nabi Isa, tak percaya pada Nabi Muhammad misalnya. Kita kata dia kafir. Pasal menafikan dua orang Nabi. Tapi dia belum dikatakan syirik. Syirik ni macam mana? Dia percaya manusia Tuhan. Itu syirik. Jadi ada yang mengatakan orang ini sudah musyrikin. Dah habis cerita. Tak ada ahli kitab lagi sekarang ni. Kalau ada ahli kitab yang betul tu, itulah yang kita kata ahli kitab. Tapi banyak ulama mengatakan, ya, bila Allah Ta'ala turunkan ayat Quran kepada Nabi Muhammad, bila Nabi Muhammad diutus, umumnya ahli kitab sudah musyrikin. Umumnya.
baik Yahudi atau Nasrani. Semua sudah jadi musyrikin juga. Tapi mereka bisa diiktiraf ahli kitab kerana mereka pernah tahu kita. Jadi itulah, ya, kalau orang tu kahwin dengan orang ahli kitab, kita kata. Jadi isterinya tak kenalah zakat fitrah pasal isterinya bukan Islam, ahli kitab. Tapi kalau orang Islam murtad, dia ahli kitab tak? Tidak. Orang Islam yang murtad bukan ahli kitab. Orang Melayu yang masuk Kristian daripada agama Islam ke daripada agama Hindu ke, ahli kitab ke? Bukan. Kerana datuk nenek orang Melayu tidak pernah menganut ajaran Nabi Isa atau Nabi Musa yang betul. Kerana datuk nenek yang belum Islam ni dulu musyrikin. Ya tak? Hindu. Buddha ke apa ke? Jadi mereka tidak boleh jadi ahli kitab. Orang Melayu, orang Indonesia, orang apa ni semua bukan ahli kitab. Jadi yang dikira ahli kitab ni siapa? Orang Arab yang pernah menganut ajaran Nabi Isa yang asal-asal dulu. Ya, itu pun yang asal punya lah, itu yang ada keturunannya. Orang Eropah. Eropah pun, Eropah mana? Timur, bukan Barat. Sebab ikut sejarah, orang-orang British ni masuk Kristian kemudian. Dulu mereka tak ada agama. Setelah bertukar agama itu baru mereka masuk. Setelah bertukar, setelah rosak. Tak ada datuk nenek mereka yang pernah menganut ajaran yang betul. Tapi kalau semua yang ada ni sekarang kata setengah orang yang menyelidik lah atau ulama ini dalam kitab kita semua ada ni. Orang Itali atau orang Perancis atau apa. Ya. Ini orang mungkin pasal dia orang lebih timur, dia orang lebih dekat pada orang Arab. Sebab agama-agama itu semuanya di mana? Dulunya di Timur Tengah itu semuanya. Ini tempat sekarang ni di Palestin, di kawasan itu semualah yang Nasrani pun kat situ, yang Yahudi pun kat situ, Islam pun datang dari Makkatul Mukarramah. Itu tempatnya. Jadi kalau yang barat tu, apa kita kata Britain atau England tu semua dah jauh kiranya pada masa itu. Itu orang-orang dulu dari segi sejarahnya belum ada apa-apa. Belum ada pegangan agama. Kemudian datang. Setelah berubah. Jadi siapa yang masuk pada agama itu setelah berubah agama itu bukan ahli kitab. Mesti datuk neneknya satu, itu baru dikira ahli kitab. Itulah perbincangannya sekarang. Ya tidak? Tapi sekarang ada banyak orang muda-muda dia kahwin dengan sebarang orang ni. Kristian apa semua dia kata ahli kitab. Bukan ahli kitab. Orang Cina yang masuk Kristian bukan ahli kitab. Ya, agama dia dulu lain. Budak ke apa ke. Dari itu sedikit penerangan. Jadi ahli kitabnya ada keistimewaan. Apa keistimewaannya? Dua keistimewaan. Satu, kita boleh kahwin dengan perempuan mereka. Tapi perempuan kita tak boleh kahwin dengan laki-laki mereka. Tidak boleh. Ingat. Sebab kuasa rumah tangga pada laki-laki. Bukan pada perempuan. Jadi kalau awak, perempuan Islam kahwin dengan laki-laki ahli kitab, habislah. Tak sah kahwin tu. Ya? Terbalik tak boleh. Laki-laki Islam kahwin dengan perempuan ahli kitab. Satu. Dan yang kedua, kita boleh makan penyembelihan ahli kitab. Kalau mereka sembelih, kita boleh makan. Tapi dengan syarat, sembelihannya ikut sembelihan kita. Kahwinnya pun ikut kahwin cara kita. Ingat, awak nak kahwin rumah ahli kitab ikut cara kita, bukan ikut cara dia. Cara dia kahwin tak sah. Sembelihan ikut cara kita, kahwin ikut cara kita. Sebab orang Islam sendiri pun kalau sembelih tak ikut cara kita, cara Islam boleh makan. Tak boleh. Tak sah orang ahli kitab. Orang Islam sendiri sembelih tak betul, tak sah. Atau orang Islam sendiri kahwin tak ikut Islam, sah. Tak sah. Jadi peraturan nikahnya, peraturan namanya, ya ada. Jadi itu syarat, ya. Ini terlanjur kita menerangkan kahwin. Yang kedua, syarat zakat fitrah dapat menemui dua masa. Akhir Ramadan dan awal Syawal. Jadi maknanya, kalau satu orang tu meninggal dunia sebelum terbenam matahari akhir Ramadan, petang hari raya, belum maghrib,
dia meninggal. Tak adalah fitrah. Pasal dia hanya jumpa apa? Ramadan, tidak jumpa Syawal. Satu. Ataupun seorang ibu melahirkan seorang anak malam hari raya. Taklah kena fitrah. Pasal apa? Dia tak jumpa Ramadan. Dia lahir malam hari raya. Bila dah maghrib aja dah habis dah hari raya tu. Dah habis. Ramadan tu kalau dah sabit awal Syawal, malam hari raya. Ramadan dah habis. Jadi dia lahir malam hari raya. Tidaklah kena fitrah kerana tak jumpa Ramadan. Jadi orang yang mati pada siang akhir Ramadan sebelum maghrib tidak kena fitrah. Anak yang baru lahir pada malam hari raya tidak kena fitrah kerana dia tak dapat Ramadan. Yang satu lagi tadi tak dapat Syawal. Sebaliknya, kalau ada seorang ibu melahirkan seorang bayi pada petang akhir Ramadan, belum maghrib, ibu melahirkan belum maghrib, kira dapat Ramadan, jumpa Ramadan, kena fitrah. Kena fitrah. Tapi dengan syarat bayi itu hiduplah. Kalau lahirkan mati, tak ada, tak jumpa. Lahir terus hiduplah macam biasa. Jadi kenalah fitrah. Baru lahir bila tadi petang Ramadan, tambah lagi satu fitrah. Enam lagi. Ya, ini baru lahir dapat anak akhir Ramadan. Belum masuk Syawal. Jadi kena dapat dua-dua. Sebahagian Ramadan, sebahagian Syawal. Itu syarat. Yang ketiga, ada kelebihan makanan bagi dirinya dan orang yang ditagungnya untuk sehari hari raya Idul Fitri. Jadi orang yang wajib zakat fitrah ni orang yang ada kelebihan makanan. Tetapi kelebihan itu ialah kelebihan dari makanan sehari. Jangan bilang kelebihan saya orang susah, saya tak ada kelebihan. Tak ada kelebihan tu macam mana? Awak bilang saya punya gaji kecil, saya ada tanggungan banyak. Itu semua tidak menjadi alasan untuk tak bayar fitrah. Yang jadi alasan untuk tak bayar fitrah ni awak tak ada apa-apa. Inilah miskin yang sebenar-benar miskin. Miskin fitrah. Apa yang awak ada? Ini pakaian satu saya pakai. Dan rumah saya awak pergi tengok, satu barang pun tak ada. Melainkan yang perlu, yang buruk-buruk, yang nak jual pun tak laku lagi. Misalnya. Dan makanan saya ni cukup untuk sehari. Besok saya kena cari lagi. Tak wajib fitrah. Jadi kalau kita pandang sekali lalu, dalam negara kita ni, orang yang tak wajib fitrah tu tak ada lah. Ya? Yang sampai dia kata saya tak wajib keluar fitrah, tak ada. Ada orang dia kata saya tak wajib fitrah. Cuba kita pergi rumah dia tengok. Televisyen ada, radio ada, semua ada. Dia tak wajib fitrah. Mana boleh macam ni? Ya? Kalau tak wajib zakat tu boleh. Ya tak? Tapi tak wajib fitrah, tak mungkin. Pada zahir lah, tapi wallahu alam, kita pun tak boleh hukum. Tapi kalau kita tengok setengah-setengah negara, kita tengok orang Afrika. Ya? Kita tengok ada setengah-setengah negara yang rumah pun memang tak ada. Duduk di mana, bawah jembatan kah, bawah tangga kah, berpindah randa dari, kadang-kadang ada family, ada anak. Ada bungkus makan apa pakaian sikit yang kalau nak jual pun tak ada orang nak beli. Ya? Ini orang betul-betul miskin fitrah. Ini kita sekarang alhamdulillah melalui televisyen kita nampak keadaan manusia-manusia yang susah. Ya? Kalau kita dapat tolong, itulah orang yang kita perlu tolong. Kita tak kira baik muslimin atau kafir. Ada yang memang bukan Islam, tapi kita tengok penderitaan mereka itu. Ya? Ini dunia semua tahu. Ini kita tak tahu macam mana gaya manusia dalam dunia. Ya? Afrika, India, kan negara setengah negara kita ni semua. Wah, itu satu.
Tapi mereka ni alhamdulillah misih lagi lah. Ya. Itu yang sebenarnya. Jadi iktibar bagi kita orang yang ada ni. Tuhan bukan tak boleh kasih. Tuhan boleh kasih. Dan itu semua hamba Allah. Tapi Allah Ta'ala nak mempertanggungjawabkan kita yang mewah. Kita yang senang. Kita yang habiskan harta pada makan minum yang lebih-lebihan. Apalagi pada yang haram. Pada perang. Pada macam-macamnya manusia dalam dunia hari ini. Itu untuk menjadikan persoalan bagi mereka di akhirat. Ada saudara-saudara kamu yang tidak makan. Itu tanggungjawab kita tu. Ini manusia dalam dunia ni, ya. Walaupun kita kata, manusia bersyukur begini semua, mesti banyak yang tak syukur. Mesti banyak yang tak syukur. Pasal ada banyak kewajipan yang kita belum bertanggungjawabkan. Kalau bangsa-bangsa bersatu tu buat pertolongan yang macam ini semua sekali, itu dah cukup baik. Alhamdulillah. Ya. Ini yang dulu sekali. Sebelum lain-lain perkara. Ya tak? Tapi kita tak tahulah macam mana. Sebab ni semua members lah kan. Manusia semua members lah. Ini jadi member. Ni banyak members yang terbiar lagi ni. Ya? Members yang tak makan. Members yang terlantar. Ya? Members yang sakit. Kita tengok. Banyak. Wallahu a'lam. Ya. Jadi alhamdulillah miskin fitrah di tempat kita ni belum lagi nampak miskin fitrah. Sampai tak wajib fitrah. Ya Allah, ini betul-betul punya miskin. Ulama kata kalau awak ada 2 helai pakaian, yang satu boleh jual, awak jual kena bayar fitrah 1 hari itu. Dan inilah rasa tanggungjawab yang ditanamkan oleh Islam. Tanggungjawab apa? Iaitu awak kalau ada 2, ada orang terus tak ada, yang satu tu kena kasih orang lain. Ya tak? Awak cukup dengan 1 kati. Tapi awak ada 2 kati. Pada hari raya tu, kalau ada orang 1 kati pun tak ada, awak kena kasih 1 kati awak ni pada dia. Habis saya besok cari. Sama-sama cari. Ini kita tengok keadilan sosial dalam Islam. Ini yang kita perlu perhatikan. Bagaimana halnya orang menimbun-nimbunkan harta dari halal dan dari haram sedangkan ada yang tak makan? Di kalangan umat manusia. Macam mana? Nabi kata dalam sebuah hadis, Nabi SAW, kita tengok ini Islam. Ini yang kita nak sebarkan ke seluruh dunia kalau boleh supaya orang semua tahu. Ini hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum yabitu fi baiti syab'an wa jaruhu ja'i'un wa huwa 'alimun bihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu kalau dia pada malam tu tidur kenyang sedang jiran sebelahnya lapar, dia tahu. Tak sempurna iman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kenyang, dia tahu jiran dia lapar. Kalau dia tak tahu apa boleh buat? Ini dia tahu. Dia tak kasih. Dia tak tolong. Tak sempurna iman dia. Ini yang kita kata sekarang. Kita tahu dunia ni ada bisa lagi orang yang apa? Yang lapar, yang tak makan, yang berita, yang apa, kita semua tahu. Itu ada dalam Islam. Kalau tak tahu, tak apalah nak buat. Ini kita tahu. Jadi tak sempurna iman. Dan Nabi kata, jangan kamu memasak sesuatu tercium baunya oleh jiran, melainkan kamu cedok 1 mangkuk kasih dia. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk jiran. Ya. Tapi sekarang ni alhamdulillah semuanya senang. Dia awak pun masak, dia pun masak. Itu syukurlah. Ya tak? Tapi kalau awak tahu ada yang tak ada, tak kasih. Tapi fitrah ni mengajar awak. Macam mana pun awak kena keluarkan. Fitrah ni mengajar awak. Macam mana pun mesti beri bantuan. Macam mana pun mesti tolong. Ya? Mesti keluarkan fitrah. Kalau tidak, wasa awak tidak terangkat. Jadi ada kelebihan makanan sehari ya bagi dirinya. Jadi sehari itu iaitu hari raya Idul Fitri lah. Makan pagi, makan malam, makan pagi, makan kali, makan malam. Jadi kalau dia kata saya tak ada fitrah, apa pasal saya tak ada apa benda, saya inilah miskin.
Ini makanan untuk saya dan keluarga saya pagi, tengah hari, malam. Besok tak ada. Besok saya nak kena cari. Kais pagi makan pagi ni. Ya, kais petang makan petang. Ini betul-betul orang miskin. Tak adalah. Tapi kalau dia kata ini besok punya, besok punya tak boleh kira. Yang ini hari punya, hari dah cukup, sudah. Ini besok punya, kasih orang lain. Dan orang lain tu pun begitu juga. Dia kena kasih pula orang lain. Bukan kata dia tak kasih, dia pun keadaannya gitu. Jadi saling bantu, membantu. Awak bantu saya bantu awak, dia bantu dia. Semua dapat merata. Itu konsep fitrah. Konsep fitrah. Masalah wajib berniat pada mengeluarkan zakat fitrah. Umpama diniatkan inilah zakat fitrahku aku keluarkan kerana Allah Ta'ala. Dan awak tak mesti niat di hadapan orang yang menerima fitrah awak. Awak niat sendiri kat rumah pun boleh niat lagi. Tak ada apa-apa. Dan kalau awak niatnya macam mana? Pasal sekarang ni dah pakai duit kan? Dulu kita niatkan pada apa? Makanan tu atau beras tu. Sekarang pakai duit. Jadi awak asing kalau duit berapa fitrah awak sekarang? Ada 5 fitrah, awak niatkan lah. Tapi dengan syarat ya. Yang awak nak niatkan itu untuk diri awak. Satu. Atau untuk orang yang memang wajib awak tanggung. Seperti isteri dan anak yang kecil. Atau ibu bapa yang dah tak boleh kerja. Yang wajib awak tanggung. Itu awak boleh niatkan untuk semua. Tapi orang yang tak wajib awak tanggung, tapi awak nak keluarkan fitrahnya, awak tak boleh niatkan. Ini misalnya anak-anak yang sudah besar. Anak-anak yang sudah balik. Walaupun mereka tak kerja, tapi mereka dah boleh kerja. Ya, baik laki-laki baik perempuan. Awak tak boleh meniatkan atas pihak mereka. Kecuali mereka mewakilkan awak. Kalau mereka dah wakilkan, awak boleh niat. Tak wakil, tak boleh niat. Mereka dah dikira bertanggungjawab sendiri. Jadi kalau awak katalah, ini hari saya nak pergi tempat fitrah. Ya, nak pergi tempat fitrah. Awak katalah pada anak-anak awak yang besar tu, ini bapak nyari nak pergi fitrah. Macam kalau nak fitrah tak? Anda wakilkan bapak dia, sudahlah, bapak fitrahkan lah. Okeylah, itulah wakil. Cukup. Tidak mesti kata, dengan ini saya wakilkan bapak memfitrahkan saya begitu-begini, semua panjang lebar, tak payahlah. Kalau dia bilang bapak fitrahkanlah, maknanya awak dah dapat izin. Jadi awak boleh meniatkan, ini fitrah saya dan fitrah anak-anak saya keluarkan kerana Allah Ta'ala. Pasal dia dah wakil. Tapi kalau dia pergi kerja, ya, awak sendiri pergi fitrah. Dia baik tanya, bapak dah fitrah? Dah, semalam bapak dah fitrahkan. Tak betul. Pasal apa? Dia belum wakil lagi. Dia baru tanya sekarang. Baru dia nak wakil, bapak dah lebih dulu ke apa? Fitrah. Tak boleh. Jadi kena minta perwakilan. Tapi kalau anak yang kecil, tak payahlah, memang awak kena fitrah sendiri. Jadi, ya, kalau dah wakil, boleh diniatkan, ya. Jadi awak kumpulkan duit tu, katalah ini 15 ringgit untuk fitrah. Awak dah asingkan, awak niat ini zakat fitrah aku dan keluargaku yang wajib keluarkan kepada Allah Ta'ala. Asingkan duit tu. Sampai sana kasih sajalah. Tapi kalau belum, pada masa itu awak niat dalam hati, niat ini fitrah keluarkan kerana Allah Ta'ala. Awak kasih. Kemudian mereka terima berangkat, ya. Sama ada diasingkan dulu atau masa keluarkan duit itu diniatkan. Ya. Yang kedua, boleh berwakil kepada orang lain untuk mengeluarkan fitrah. Ini tak ada masalah apa-apa. Yang ketiga, harus bapa atau datuk mengeluarkan fitrah anak atau cucunya yang masih kecil, belum baligh. Atau yang besar tetapi tidak siuman. Ada satu anak dia besar tapi tak betul, tak siuman. Jadi tak payah minta izin dia tak wakil pun tak apalah. Sebab dia wakil pun wakil tak sah, dia tak siuman. Itu awak boleh fitrahkan terus, ya. Adapun anak yang sudah baligh atau istrinya, ini istrinya ini satu qaul,
satu pendapat. Perlu berwakil untuk berniat. Jadi ada pendapat kata isteri itu pun perlu berwakil. Tapi ada sebagian ulama mengatakan isteri tidak payah lagi kerana isteri wajib atas suami. Ini atas satu qaul, satu pendapat. Ya. Anak yang besar tu tak wajib lagi. Ya. Cuma kalau awak nak kasih itu lain cerita lah. Yang keempat, waktu wajib zakat fitrah ialah malam hari raya. Itu wajib. Kalau sebelum itu belum wajib. Ya. Tetapi afdal dikeluarkan pada pagi hari raya dengan tujuan supaya mereka yang menerimanya memakan pada hari itu jangan sampai mereka terpaksa keluar meminta-minta. Ini maknanya kalau awak keluarkan itu makanan. Tapi kalau awak keluarkan beras, kalau awak keluarkan wang, tak timbullah masalah ni. Ya, apalagi kalau awak keluarkan kepada majlis agama Islam, tak payahlah tunggu pagi raya. Masalah afdal tu maknanya kalau awak keluarkan sendiri beras, makanan, kita mahu dia makan pada pagi raya. Tapi kalau keluarkan wang, kalau awak keluarkan pagi raya pun beri pada dia, bila dia nak pergi beli makanan? Jadi keluarkan lebih awal, itu lebih baik. Atau awak kasih pada majlis, ya. Majlis telah mendahulukan fitrah itu kepada orang fakir miskin sebelum fitrah awak diterima. Jadi sekarang yang awak fitrah tahun ini, ya, yang dah lepas fitrah tidak dibayarkan terus pada tahun itu dibayarkan dari fitrah yang lebih pada tahun yang lepas. Nanti dia orang tolaklah, ada caranya sebab mereka pun dah bagi fitrah dari awal-awal lagi, ya tidak? Jadi fitrah awak ni dibawa kepada tahun hadapan untuk dibagikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Aghnuhum an dhulli su'al fi hadzal yaum." Rawahu Ad-Darqutni wal Baihaqi. Artinya cukupkan keperluan mereka pada hari ini, jangan sampai mereka terpaksa menghinakan diri meminta-minta. Selesai berkenaan dengan zakat fitrah. Ada apa-apa nak tanya? Boleh tanya. Ya. Sah. Cuma di sana ada sikit masalah. Jualannya sah. Ya, masalah yang timbul, yaitu di sana ada larangan menjual sedekah. Itu ada hadis. Menjual sedekah. Orang sedekah pada awak pergi jual. Ada setengah mengatakan tak boleh jual sedekah. Ini timbul masalah ni macam jual sedekah ni. Pasal awak tu dia dah belikan awak, orang tu kasih awak sebagai sedekah, awak pergi jual. Dia jual lagi kan? Orang lain pula jual. Berapa kali ni jual balik ni sedekah ni? Ya? Jadi ada hadis melarang. Tetapi ada ulama mengatakan itu menjual sedekah itu dilarang kalau orang yang punya sedekah itu sendiri, dia dah niat nak sedekah kemudian dijual. Itu tak elok. Tapi kalau orang yang punya terima sedekah dia nak jual boleh. Kalau dia tak perlu lagi. Tapi awak barang yang awak dah niat nak sedekah, tahu-tahu awak tak jadi sedekah boleh jual. Itu tak baguslah. Ya tak? Kata dah niat nak sedekahlah. Tapi kalau awak memang punya barang awak, sedekah awak boleh jual. Cuma satu masalah dia yang timbul. Ini ada competition tau pada zaman dulu. Sekarang tak ada lagi lah. Ya? Ramai dia duduk kat mana-mana kaki lima ke apa ni, orang yang datang ni. Ya? Dia duduk gitu. Kemudian kalau dia jual murah, RM1 pun boleh. RM1 pun boleh. Pasal apa, dia tahu ni beras akan balik dengan dia, RM1 dia dapat. Awak beli RM1. Padahal fitrah RM2.5. Awak beli RM1. Ni yang macam sah tidak fitrah? Ulama bincang. Ulama yang ada hari ni tak? Ada Islam mengatakan tak sah, awak cuma fitrah RM1 saja. Dia bilang saya tak fitrah RM1. Saya dapat beli beras murah RM1. Bukan fitrah RM1. Saya beli beras murah, saya fitrah beras. Betul lah.
Jadi kalau kita nak bilang tak sah pun boleh, nak bilang sah pun boleh. Yang bagusnya macam awak kata tadi, dia kata RM1 pun boleh, tak apa awak ada RM1 pun boleh. Awak beli RM1 ni beras, bawa balik. Itu baru dia bercerit. Ya. Jadi ini semua helah-helah lah. Helah ni janganlah. Ya? Dalam Islam, helah ni tidak digemari. Melainkan, helah yang mengelakkan awak dari yang haram. Yang awak mesti boleh elak dengan satu jalan. Itu boleh. Jangan sampai terkena pada haram yang terang. Itu boleh. Dan awak perlu buat cara itu. Itu ada cara jalan. Ada jalan. Wallahu'alam. Ada pertanyaan lain? Pasal fitrah. Tak ada. Hanafi tak ada berapa lagi. Uang terus. Tak ada, tak payah. Uang terus. Yang Hanafi uang terus. Yang ini Syafi'i. Bertaklid saja. Yang Hanafi ini sekarang kita ikut ni. Cara Hanafi lah. Kita kasih uang terus. Yang kita bayar terus. Kalau awak tukar-tukar tu cara Syafi'i. Ya. Dua kali fitrah. Yang sebenarnya anak yang ada bapa, datuk tidak boleh bayarkan. Bapaknya bayarkan. Kalau tak ada bapa, baru pindah pada datuk. Tapi 2 fitrah tak apalah, lebih lah. Untuk orang yang tinggi. Ya, jadi kalau tak ada apa-apa, kita tutup saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa 'alal qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhirla atqiya ulama nahda bil khairi wa nuqfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وآخر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرر والحمد لله رب العالمين.